proses membina kekayaan in a short, dengan secara ringkasannya adalah nombor satu, tuan-tuan kena mencipta pendapatan. Jadi sekiranya ada penonton-penonton Facebook Live saya ni daripada student, di kalangan student ataupun orang yang baru lepas grad belum bekerja, saya nak bagi tahu, nombor satu, kalau nak membina kekayaan mesti ada pendapatan. Jadi you need to create source of income. Buat bisnes, buat freelance, bekerja makan gaji, apa-apa saja, as long as you create an income. Kemudian bagi mereka yang ada pendapatan tetapi pendapatan ini tak cukup. Jadi dengan kata lain, tuan-tuan rasa pendapatan tuan-tuan ni tak cukup untuk menampung kehidupan ataupun kita panggil job, JOB. Just over broke. Siapa yang ada kerja ni, ada satu saya punya sifu cakap job JOB bermaksud just over broke. Katakan broke ni macam ni, just over broke ni macam ni sikit lah. Jadi kalau tuan-tuan ada income tetapi income tuan-tuan ni cukup-cukup makan, maka masalah tuan-tuan ialah tuan-tuan kena besarkan pendapatan. Besarkan pendapatan ni maksudnya kena cari jalan untuk create another income, another source, kalau Tuan Azizi Ali ni dia cakap MSI, multiple streams of income. Sebab itu, ada orang yang makan gaji, dalam masa yang sama dia buat part time business, dia jadi dealer PG ataupun dia buat freelance, tak kisahlah. Sebab itu adalah multiple stream of income, itu nombor satu. Yang kedua, yang penting, yang keduanya adalah tuan-tuan mesti berupaya menyimpan pendapatan. So, ianya bukan berkenaan berapa banyak pendapatan yang tuan-tuan ada, tetapi berapa banyak duit yang tuan-tuan boleh simpan. Dan pakar keuangan berkata, orang yang dapat banyak gaji tidak semestinya menjadi orang yang kaya. Contoh, orang yang pendapatan 5,000 dengan orang yang berpendapatan 50,000. Jadi tuan-tuan mungkin tuan-tuan rasa orang yang berpendapatan 50,000 ni lebih kaya daripada yang 5,000. Jawapannya tidak. Sebab bila orang itu berpendapatan 50,000, dia punya perbelanjaan mungkin 50,000 juga. Contoh, dia ada banglo, dia ada kereta mewah 2-3 biji, dia ada kapal layar ataupun dia ada credit card expenses. Jadi dengan kata lain, walaupun income dia 50,000, tetapi mungkin perbelanjaan dia 50,000. Jadi dia tidak boleh menyimpan. Tetapi orang yang berpendapatan 5,000, katakan dia punya perbelanjaan dia cuma 3,000, dia boleh simpan 2,000, maka sebenar-benarnya dia lebih kaya daripada orang yang berpendapatan 50,000 tidak boleh menyimpan. Sebab itu, elemen menyimpan ini sangat penting dan dia banyak ditekankan dalam buku-buku keuangan. Sebab itu, pakar-pakar keuangan ini sentiasa mencari jalan untuk mengajar tuan-tuan kaedah menyimpan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku keuangan, tuan-tuan dapati strategi menabung ni sangat banyak. Strategi menyimpan duit sangat banyak. Contoh, ni saya nak beritahu, pakar keuangan ada yang cakap buat strategi tabung. Tabung hijau, tabung merah, tabung jingga. Ada yang cakap buka akaun dekat bank, jangan ada ATM card, jangan ada internet banking, tiap-tiap bulan potong, keluar masuk tiap-tiap bulan potong, jangan ambil tahu. Kemudian teknik beregu dengan pasangan, buat one to osum, lepas tu pasangan bubuh duit dalam tabung, lepas tu tuan-tuan bubuh duit dalam tabung. Kemudian strategi menabung ikut hari, strategi menabung ikut minggu, strategi menabung ikut hari Jumaat. Dengan kata lain, sebenarnya sama je tuan-tuan. Apa saja strategi, tujuan dia adalah untuk tuan-tuan menabung duit. Tapi kaedah tu pelbagai. Pasal apa? Pasal manusia ni mungkin dia perlukan banyak strategi menabung. Jadi banyak sangat pakar-pakar kewangan ni bagi tahu strategi menabung. Tetapi ada ketikanya strategi menabung itu tidak efektif, tidak menjadi. Sebab apa? Sebab
dia tidak selari dengan fitrah manusia. Sebagai satu contoh, ni saya nak bagi tahu contoh sebenar. Saya pernah bertanya kepada audiens seminar saya cakap, katakanlah tuan-tuan belajar satu strategi daripada pakar keuangan, cara terbaik untuk menabung adalah buka satu akaun bank yang tuan-tuan tidak ada ATM card, tuan-tuan tak ada internet banking, buku bank pun, dapat buku bank, sembunyi post dekat kampung, tuan-tuan tak nampak apa-apa, kemudian tiap bulan tuan-tuan buat potongan. Buat potongan daripada gaji, masuk ke dalam bank account ini yang tuan-tuan tak ada buku bank, tak ada internet banking. Jadi tuan-tuan potong secara, kita panggil apa, auto potong lah. Setiap bulan potong secara konsisten. Jadi saya cakap, dari segi teori memang betul, tuan-tuan potong duit, tuan-tuan tak tengok. Kemudian saya tanya dekat peserta seminar saya cakap, manusia dia ada satu fitrah, iaitu curiosity, ingin tahu. Manusia ni dia punya curiosity ni sangat-sangat tinggi, dia nak tahu. Saya cakap, berapa tahun tuan-tuan boleh buat potongan, tak ambil tahu, tak tengok langsung akaun tersebut? Berapa lama tuan-tuan boleh tahan? Tak tengok. So saya pun dapat jawapan lah. Cik Syukur, mungkin setahun kot. Cik Syukur, mungkin 2 tahun. Habis tu lepas 2 tahun nak buat apa? Dia kata lepas 2 tahun saya nak pergi tengok juga. Ada tak ada duit ni? Jadi dengan kata lain, walaupun strategi ni adalah potongan automatik, tak perlu ambil tahu, tetapi sebab manusia ni curiosity, nak tahu. Tuan-tuan, 2 tahun. Paling lama saya pernah dengar jawapan, Cik Syukur saya boleh buat teknik ni 2 tahun. Lepas tu saya mesti nak pergi tengok juga. Selamat ke tak selamat duit aku ni? Masuk ke tak masuk duit aku ni? Jadi tuan-tuan saya tanya, okey kalaulah 2 tahun tuan-tuan pergi tengok juga, mengendap duit ni ada berapa, sekali tengok, duit dah ada 50,000. Contohlah potong-potong 2 tahun ada 50,000. Sebelum ini tak tahu kata ada 50,000, buat potongan saja. Tutup mata. Tapi sebab nak tahunya pasal, 2 tahun pergi tengok ada 50,000, lepas tu dalam otak dia dah tengah imagine. Aku dah ada 50,000 ni. Tuan-tuan, apa jadi? Dia cakap, Cik Syukur, kalau saya tahu saya ada 50,000 ni, saya tak boleh tidur. Saya dah tengah fikir ni, aku ada duit ni. Apa benda aku boleh buat ni dengan 50,000? Jadi dengan kata lain, teknik yang diajar tu walaupun nampak macam yes cantik, tak perlu ambil tahu, buat potongan automatik, tetapi dia berlawanan dengan fitrah manusia. Jadi teknik macam ni dia tak boleh menang. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar tentang teknik-teknik simpan duit yang tidak selari dengan fitrah, kok mana pun nanti tuan-tuan nak juga mengendap, tengok juga duit. Lepas tu bila dah nampak duit banyak, kepala pusing. Okey. So itu adalah antara benda yang saya belajar daripada pakar kewangan. Baik, yang ketiganya adalah tuan-tuan bila dah simpan duit dah banyak, waktu tu tuan-tuan kena belajar melabur. Tapi sebelum tu saya nak tengok komen dulu sebab cerita ni menarik. Okey, ada orang komen, long key 6 bulan je tok, tu sebab saya ubah cara dengan simpan emas. Muhammad Saifuddin, hari ni simpan, esok keluar balik. Okey, saya nak tengok. Korek jangan tak korek. Okey. Arul Ridwan, ada 2 tempat saja yang saya tak ambil tahu. Unit Trust, Manulife dan tabung haji. Bagus lah Arul Life. Sekarang ni cakap tak nak ambil tahu, tapi ke depan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi, wallahu alam bisawab. Tuhan saja tahu jawab.